Barisan kita, penegak wawasan rakyat Malaysia, membela satu bangsa berjaya. Itulah wawasan kita, berpadu kita rakyat semua, menuju Malaysia jaya. Barisan Nasional Parti kita, parti untuk rakyat jelata. Hikmat kami untuk semua, tanpa mengira bangsa. Barisan Nasional, barisan kita, penegak wawasan, pembela bangsa, membela satu bangsa berjaya. Itulah wawasan kita. Barisan Nasional, barisan kita, penegak wawasan rakyat Malaysia, membela satu bangsa berjaya. Itulah wawasan kita, berpadu kita rakyat semua, menuju Malaysia jaya. Barisan Nasional Parti kita, parti untuk rakyat jelata. Hikmat kami untuk semua, tanpa mengira bangsa. Barisan Nasional, barisan kita, penegak wawasan, pembela bangsa, membela satu bangsa berjaya. Itulah wawasan kita, membela satu bangsa berjaya. Itulah wawasan kita. Dunia kian berubah, perubahan melingkari, melaksana hasrat hati, kejayaan terbukti. dunia yang megah,
Bagaimana anda boleh mengecapi kualiti kehidupan yang lebih baik untuk anda dan keluarga anda? Bagi mengurangkan kemiskinan, kerajaan melalui Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah melancarkan program Akhiri Zaman Miskin atau Satu Azam di bawah Bidang Keberhasilan Utama Negara NKRA. Program ini direka bagi meningkatkan taraf kehidupan isi rumah berpendapatan rendah melalui peluang pekerjaan, keusahawanan, perkhidmatan dan aktiviti pertanian. Khairul dan Khairi adalah dua beradik kembar dari Selangor. Sebelum ini, mereka bekerja sebagai pembantu pam di stesen minyak. Tetapi mereka perlukan kerja yang lebih terjamin bagi menanggung keluarga mereka. Melalui Azam Kerja, mereka berdua telah dipadankan dengan kerja di sebuah syarikat IT multinasional. Azam Kerja menyediakan khidmat padanan kerja, penempatan kerja, sokongan untuk latihan dan aktiviti menjana pendapatan. Syita berasal dari Bagan Dato' Perak, seorang kurang upaya. Sebelum ini, Syita bergantung sepenuhnya pada pendapatan suaminya, seorang penghantar surat khabar. Kini, dia mengendalikan kedai runcitnya sendiri yang dibuka dengan bantuan Azam Niaga. Azam Niaga menggalakkan keusahawanan melalui peruntukan pinjaman daripada RM3,000 ke RM75,000 di samping memberi pelbagai latihan dan bantuan untuk memulakan perniagaan kecil-kecilan. Amira pernah mengusahakan kebun sayur di Nabawan, Sabah. Namun, dia mengalami kesukaran untuk membawa sayur-sayurannya ke pasar untuk dijual kerana kebunnya terletak jauh dari sana. Melalui Azam Khidmat, dia telah belajar menjahit dan sekarang mempunyai pendapatan tetap daripada jualan pakaian tradisional bermanik. Azam Khidmat ditubuhkan bagi memudahkan penubuhan perkhidmatan berorientasikan perniagaan kecil-kecilan melalui pemberi pinjaman, penyediaan latihan dan bantuan sokongan. Acoy dari Limbang, Sarawak, dahulunya mengambil upah membuat kerja-kerja rencam sebagai sumber pendapatannya. Namun kerja itu tidak tetap pendapatannya. Kini melalui Azam Tani, dia dapat merealisasikan impiannya untuk mempunyai ladang pertanian sayur, ikan dan ternakan. Azam Tani menyasarkan untuk membantu petani menjana pendapatan melalui aktiviti pertanian jangka pendek melalui pembekalan biji benih, peralatan, mesin, latihan teknikal dan sokongan pemasaran. Di bawah program Satu Azam, Azam Kerja, Azam Niaga, Azam Khidmat dan Azam Tani, beribu-ribu isi rumah telah berjaya keluar daripada cengkaman kemiskinan. Sehingga hari ini, lebih 40,000 peserta telah berjaya meningkatkan taraf kehidupan mereka dan keluarga mereka. Program Satu Azam adalah inisiatif daripada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan dilaksanakan bersama-sama Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Pertanian, Amanah Ikhtiar Malaysia AIM dan juga Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak. Kerajaan komited dan akan terus melaksanakan inisiatif yang pantas dan memberi kesan tinggi ke arah meningkatkan taraf kehidupan isi rumah berpendapatan rendah. Ini adalah satu inisiatif program transformasi kerajaan GTP. Terima kasih kerana menonton video ini. Hubungi kami sekiranya anda mempunyai komen atau pertanyaan. Bagaimana negara dapat membantu meningkatkan taraf kehidupan isi rumah berpendapatan rendah? Walaupun program membasmi kemiskinan negara telah menunjukkan pencapaian yang baik, masih terdapat lebih 3% daripada rakyat yang tergolong dalam miskin tegar. Bagi mengurangkan kemiskinan, salah satu daripada inisiatif yang dikenal pasti di bawah Bidang Keberhasilan Utama Negara NKRA ialah meningkatkan taraf kehidupan isi rumah berpendapatan rendah. NKRA ini diterajui oleh Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Shahrizad Abdul Jalil. Inisiatif untuk memperbaiki kebajikan dengan serta-merta secara mampan telah dilaksanakan. Kerajaan telah memperkenalkan beberapa mekanisme bagi membantu membina potensi penghasilan pendapatan dan bantuan kewangan diberikan kepada yang memerlukan di kawasan bandar dan luar bandar. Bagi memberi golongan miskin lebih keupayaan untuk meningkatkan pendapatan mereka, beberapa peluang dan latihan telah diberikan bagi membangunkan usahawan wanita. Ini bertujuan meningkatkan pendapatan mereka daripada RM750 kepada RM3,500 atau lebih sebulan. Kerajaan prihatin dengan keadaan golongan yang memerlukan. Justru, kerajaan telah menawarkan beribu-ribu unit rumah kos rendah kepada penyewa semasa pada harga 75% kurang daripada harga pasaran. Dalam usaha pembasmian kemiskinan, kemiskinan tegar telah berjaya diturunkan pada 0%.
2,000 usahawan wanita telah dilatih dan dibangunkan serta lebih 35,000 rumah kos rendah telah ditawarkan. Kerajaan Komited akan terus melaksanakan inisiatif yang pantas dan memberi kesan tinggi ke arah meningkatkan taraf kehidupan isi rumah berpendapatan rendah. Ini adalah satu inisiatif daripada program transformasi kerajaan. Terima kasih kerana menonton video ini. Sila hubungi kami sekiranya anda mempunyai sebarang komen atau pertanyaan lanjut. Jalur gemilang, lambang bersatu, warna cemerlang, merah, putih, kuning dan biru. Bulan dan bintang, itu naunganku. Perjuanganku di bawah kibarmu. Satu Malaysia, satu bahtera, berganding bahu, harus berjaya. Satu Malaysia, satu bahtera, berganding bahu, harus berjaya. Bertindak dengan sepenuh kemampuan, gagah berani menghadapi cabaran, marah ke hadapan penuh keyakinan, walaupun apa jua halangan. Semangat wajah menyatukan semua, walau berbagai warna atau budaya. Berdaya maju, rajin dan bertenaga, bertekad untuk menjulang jaya. Satu Malaysia, satu bahtera, berganding bahu, harus berjaya. Bagaimana air yang bersih dan terawat mengubah kehidupan? Ini penduduk kampung Padang Cicar di Kedah. Selama bertahun-tahun, mereka menggunakan air sungai, perigi dan takungan air hujan untuk kegunaan seharian. Namun begitu, air daripada sumber-sumber itu mungkin dicemari bakteria yang membawa kepada tahap kebersihan yang rendah dan penggunanya mudah dijangkiti penyakit serta masalah kesihatan lain. Kerajaan komited dalam usaha meningkatkan kesihatan dan kesejahteraan penduduk desa. Oleh sebab itu, sebuah takungan bersumberkan air dari gunung berhampiran telah dibina. Dengan terbinanya takungan ini, bekalan air kepada penduduk kampung dapat dibersihkan, dirawat dengan klorin dan disimpan agar penduduk kampung tidak lagi kekurangan bekalan air. Sistem perpaipan telah dibina dari takungan ini bagi mengalirkan air bersih yang telah dirawat dengan klorin serta selamat digunakan secara terus ke rumah-rumah. Sekarang penduduk kampung Padang Cicar dapat menikmati bekalan air bersih dan terawat untuk kegunaan harian mereka. Kualiti kehidupan lebih 400 penduduk kampung itu kini jauh lebih baik berbanding dengan dahulu. Kerajaan berhasrat untuk menyediakan bekalan air bersih untuk 360,000 rumah menjelang tahun 2012 dengan matlamat untuk meningkatkan taraf kesihatan dan kebersihan umum penduduk kampung selaras mengubah kehidupan berjuta-juta orang. Kerajaan komited dan akan terus membekalkan keperluan hidup rakyat luar bandar yang sentiasa dipertingkatkan. Ini adalah satu daripada inisiatif program transformasi kerajaan. Terima kasih kerana menonton video ini. Sila hubungi kami sekiranya anda mempunyai sebarang komen atau pertanyaan lanjut. Berapa banyakkah perbelanjaan perubatan anda? Mari bertemu Subra, seorang lelaki berusia 43 tahun yang bekerja sebagai tukang cuci di Johor. Dia bekerja dengan tekun dan gigih, tidak kira di dalam atau di luar, ketika panas terik maupun hujan lebat. Malangnya satu hari dia jatuh sakit.
Rawatan yang diperlukan ini memerlukan kos yang tidak dijangka. Syukurlah baginya, dia boleh menerima rawatan dan penjagaan yang ditawarkan di Klinik 1 Malaysia. Dan ia hanya memerlukan RM1. Subra kini sihat dan mampu untuk bekerja kembali bagi menyara kehidupannya. Klinik 1 Malaysia diwujudkan bagi memberi rawatan yang murah dan cepat kepada orang ramai menerusi 80 klinik yang beroperasi di kawasan bandar dengan jumlah penduduk yang tinggi di seluruh negara. Kerajaan juga sedang membangunkan inisiatif lain untuk memperluaskan lagi perkhidmatan dan menyediakan akses perubatan yang lebih baik untuk rakyat. Dari Januari 2010 sehingga Julai 2011, lebih daripada 2.4 juta pesakit telah mendapat manfaat daripada rawatan Klinik 1 Malaysia. Kerajaan sedar dan akan terus menyediakan bantuan tambahan untuk meringankan beban rakyat. Ini adalah satu inisiatif daripada program transformasi kerajaan. Sila lawati saluran GTP Roadmap di YouTube untuk mengetahui lebih lanjut mengenai inisiatif NKRA lain. Terima kasih kerana menonton video ini. Sila hubungi kami sekiranya anda mempunyai sebarang komen atau pertanyaan lanjut. Dunia kian berubah, perubahan melingkari, Melaksana hasrat hati, kejayaan terbukti. dunia yang megah dengan misi yang gagah. Kerana perpaduan kita masih bersama. Kita satu bangsa, kita satu negara, kita satu matlamat. Kita satu bangsa, satu negara, kita satu Malaysia. Mulanya sekarang perjalanan dilaksana. Seia, sekata, sehati dan sejiwa. Membina masa hadapan menuju kejayaan. Kita semua rakyat Malaysia, harmoni saling menghormati. Kita satu bangsa, kita satu negara, kita satu matlamat. Kita satu bangsa, satu negara, kita satu Malaysia. Kita satu bangsa, kita satu negara, kita satu matlamat. Kita satu bangsa, satu negara, kita satu Malaysia. Adakah pendapatan bulanan anda RM3,000 atau ke bawah?
Sewaktu bajet 2012, kerajaan telah mengumumkan Bantuan Rakyat Satu Malaysia atau BRIM, suatu pembayaran sekali beri bantuan tunai RM500 kepada isi rumah berpendapatan RM3,000 dan ke bawah bagi membantu meringankan kesulitan rakyat akibat kenaikan kos sara hidup. Ketua isi rumah yang layak memohon termasuklah yang berikut: berkahwin, ibu bapa tunggal yang mempunyai tanggungan, individu bujang yang mempunyai tanggungan atau warga emas sebatang kara. Pendaftaran akan dibuka bagi tempoh sebulan mulai 10 Disember 2011 hingga 10 Januari 2012. Borang boleh didapati secara percuma di mana-mana pejabat daerah, cawangan lembaga hasil dalam negeri atau pejabat agensi kerajaan yang lain. Anda boleh menghantar borang yang sudah dilengkapkan bersama-sama salinan MyCard ke mana-mana pejabat daerah atau pejabat agensi kerajaan persekutuan, cawangan lembaga hasil dalam negeri atau sekolah terpilih. Bagi penerima yang layak, pembayaran voucher BRIM bernilai RM500 akan dibuat bermula pertengahan Januari 2012. Bagi penduduk di pedalaman, mekanisme lain telah disediakan bagi membantu pendaftaran dan pembayaran. Bantuan ini dijangka akan memberi manfaat kepada 5.2 juta isi rumah di seluruh negara. Hubungi talian hotline BRIM untuk sebarang pertanyaan lanjut. Kerajaan sedar akan kos sara hidup yang semakin meningkat dan akan terus menyediakan bantuan lanjut bagi meringankan kesulitan yang dihadapi oleh rakyat. Ini adalah satu inisiatif daripada program transformasi kerajaan. Terima kasih kerana menonton video ini. Sila hubungi kami sekiranya anda mempunyai sebarang komen atau pertanyaan lanjut. Bagaimanakah perkhidmatan pengangkutan awam bandar telah dipertingkatkan? Pembangunan pesat dan pertumbuhan bilangan penduduk menyebabkan satu sistem pengangkutan bersepadu, komprehensif, murah dan selesa di kawasan bandar menjadi keperluan asas yang penting. Bagi mencapai aspirasi ini, salah satu daripada inisiatif bidang keberhasilan utama negara NKRA adalah mempertingkatkan pengangkutan awam di bandar UPT yang diterajui oleh Menteri Pengangkutan Datuk Seri Kong Chow Ha. Untuk mengurangkan dan mengatasi kesesakan sewaktu masa puncak, satu inisiatif diperkenalkan dengan penambahan 35 tren 4 gerabak baru untuk laluan LRT Kelana Jaya yang akan mengurangkan masa menunggu dengan ketara. Sebagai salah satu kaedah pengangkutan awam utama, perkhidmatan bas telah dipertingkatkan dengan lebih 600 perhentian bas dibaik pulih bagi keselesaan dan kemudahan para penumpang. Untuk meningkatkan kebolehpercayaan dan masa perjalanan, 8 perkhidmatan bas ekspres transit BET dan lebih 400 bas baru telah diperkenalkan. Dalam usaha mengurangkan kesesakan, 500 buah bas telah berjaya dilencongkan dari pusat bandaraya Kuala Lumpur setiap hari dengan terbinanya terminal pengangkutan bersepadu ITT di Bandar Tasik Selatan untuk bas ekspres yang menghala ke selatan. Terminal ini menghubungkan pelbagai rangkaian rel bagi meningkatkan kemudahan penumpang. Hasil usaha penambahbaikan sistem UPT ini telah menunjukkan peningkatan jumlah bilangan penumpang LRT, tempoh perjalanan dipendekkan dan juga bas ekspres dilencongkan dari pusat bandaraya setiap hari. Pihak kerajaan komited ke arah pembinaan satu sistem pengangkutan awam bertaraf dunia untuk anda dan generasi masa hadapan. Ini adalah satu inisiatif daripada program transformasi kerajaan. Terima kasih kerana menonton video ini. Sila hubungi kami sekiranya anda mempunyai sebarang komen atau pertanyaan lanjut. Adakah anda tahu perbelanjaan purata seisi rumah di Malaysia? Mari bertemu Siti Fatimah dari Sungai Buloh. Dia mempunyai seorang suami dan 3 orang anak. Sebagai seorang suri rumah, dia bergantung sepenuhnya di atas pendapatan suaminya sekitar RM1,100 yang bekerja sebagai dispatch. Disebabkan oleh kenaikan harga global, dia menghadapi kesukaran untuk membeli barang keperluan asas keluarganya. Syukurlah baginya, Kedai Rakyat Satu Malaysia menawarkan sebanyak 250 barangan runcit sehingga 40% lebih rendah daripada harga pasaran. Kini, membeli belah tidak lagi merupakan satu beban bagi Siti. Barangan keperluan asas rumah di sebuah pasar raya besar dianggarkan berharga RM450. Barang-barang serupa ini di Kedai Rakyat Satu Malaysia
hanya dianggarkan berjumlah RM300. Itu merupakan penjimatan hampir RM150. Melalui penjimatan ini, Siti dan keluarganya kini boleh mempunyai fleksibiliti kewangan untuk membeli keperluan rumah yang lain. Ini memberikan mereka peluang untuk menjalani kualiti hidup yang lebih baik. Kedai Rakyat Satu Malaysia ditubuhkan bagi membantu meringankan beban golongan berpendapatan rendah di kawasan bandar. Bagi menangani kos sara hidup yang kian meningkat, kerajaan sedar dan akan terus menyediakan bantuan tambahan untuk meringankan beban rakyat. Ini adalah satu inisiatif daripada Program Transformasi Kerajaan NKRA. Terima kasih kerana menonton video ini. Sila hubungi kami sekiranya anda mempunyai sebarang komen atau pertanyaan lanjut. I am for you, I am for you, I am for you, yeah. Hanya untukmu, negara yang tercinta, sentiasa denganmu demi satu Malaysia. Berganding bahu, seia sekata, kita bersatu, aman sejahtera. Demi negara tercinta, ku korbankan jiwa. Demi bangsa dan negara, ku korbankan raga. I am for you, 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 I am for you. Kau di sisiku, sentiasa bersamaku. Kaulah segalanya, negara berjaya. Demi negara tercinta, ku korbankan jiwa. Demi bangsa dan negara, ku korbankan raga. I am for you, 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 I am for you. Adakah anda berasa sukar menampung kos pendidikan anak anda? Ini Encik Leong. Dia mempunyai 4 orang anak yang masih bersekolah. Anak sulungnya David belajar di kolej dalam tahun terakhir. Anak perempuannya Amanda pula belajar di peringkat matrikulasi. Sarah di sekolah menengah dan anak bongsunya Ivan di sekolah rendah. Encik Leong dan isterinya bimbang akan peningkatan kos pendidikan anak-anak mereka. Bagi meringankan beban rakyat seperti Encik Leong, kerajaan telah memperkenalkan beberapa inisiatif. Pertama, pemansuhan yuran persekolahan yang menjadikan pendidikan dari tahun 1 hingga ke tingkatan 5 percuma untuk semua pelajar. Kedua, bantuan persekolahan sebanyak RM100 diberikan pada semua pelajar sekolah rendah dan menengah. Ketiga,
Baucer buku bernilai RM200 akan diberikan kepada semua pelajar warga negara Malaysia di institusi pendidikan tinggi awam dan swasta tempatan, matrikulasi dan pelajar tingkatan 6 di seluruh negara. Bantuan kewangan yang diberikan telah membantu mengurangkan beban Encik Leong membeli peralatan persekolahan untuk anaknya. David dan Amanda pula boleh menggunakan baucer PB1M mereka bagi mendapatkan buku tambahan di kedai buku berhampiran. Menerusi inisiatif ini, anak-anak Encik Leong kini dapat menikmati pendidikan berkualiti dan tidak membebankan. Bantuan ini dijangka akan memberi manfaat kepada 5.3 juta pelajar sekolah rendah dan menengah serta 1.3 juta pelajar di peringkat universiti dan kolej di seluruh negara. Kerajaan sedar akan kenaikan kos sara hidup dan akan terus menyediakan bantuan lanjut bagi meringankan beban yang dihadapi rakyat. Ini adalah suatu inisiatif program transformasi kerajaan. Sila lawati saluran kami untuk mengetahui lebih lanjut mengenai inisiatif NKRA yang lain.